This call is now being recorded. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وسرعة وإلى الملائكة واخرج من الظلم جميعا وافتح علينا أبواب بك يا رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ الحسين كلام الدار. كان dan lebih atasnya 5 perkara. Kita ulang sana sikit. Katanya bermula haram sebab haid perempuan dan nifasnya itu barang yang haram sebabnya janabah. Jadi segala perkara yang diharam sebab janabah, sebab berjunub itu haram juga dengan sebab haid dan nifas. Daripada sembahyang dan tawaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan menyentuh mishaf dan berhenti di dalam masjid. Berhenti dalam masjid, maka itu dah haram dengan sebab janabah. Dan membaca Quran dengan qasad Quran. Kalau qasad zikir, qasad doa, dan lebih mana ditambah atasnya, atas barang haram dengan sebab janabah, 5 perkara. Jadi 5 perkara pula tambahan di atas yang tersebut dengan sebab apabila datang haid dan nifas. Iaitu 5 perkara lalu di dalam masjid. Kalau janabah tu haramnya mendiam, berhenti di dalam masjid. Lalu di dalam masjid tidak haram dengan sebab janabah. Berhenti itu tak boleh. Lalu tu boleh. Kalau janabah. Maka kalau datangan haid, maka lalu di dalam masjid pun tak boleh juga. Lalu di dalam masjid, masuk pintu ni, keluar pintu sana, lalu jalan melintas, maknanya masuk pintu ni, keluar pintu sana pun tak boleh juga. Itu mana lalu di dalam masjid. Tapi masalah kata haram lalu di dalam masjid tu dengan sebab dia datangan haid dan nifas, kait dia, jika takut ia bimbang. Jika bimbang, ia perempuan yang haid dan nifas, titik darah, yakni bertitik oleh darahnya, jadi masalah katanya haram lalu di dalam masjid, masuk pintu ni, keluar pintu satu lagi, yang datangan haid dan nifas itu dikait dengan kata jika bimbang takut nak bertitik darah, kena dalam masjid. Jika takut bertitik darahnya, bertitik jatuh kena masjid.
Maka sekiranya kalau rasa aman, rasa selamat daripada dia yakin, lebih laginya sekarang ada itu dia. Maka sekiranya kalau dia dah pakai benda tu, saya tak tahu nama. Kalau ada pakai benda tu, maka selamat 100% aman, selamat daripada bertitik darah kena masjid. Sekiranya kalau dia lalu, maka tak mengapa dia nak lalu dalam masjid macam orang janabah. Jadi maknanya haram lalu di dalam masjid tu kalau takut nak bertitik darah, kena ke masjid. Kalau rasa aman, rasa tak apa, dia ada ikat, ada pakai benda tu, rasanya 100% lah tak bertitik darah tu kena masjid. Maka di situ macam orang janabah. Boleh lalu, tak boleh mendiam. Tetapi kalau contohlah kalau dia tu datang haid, lepas tu dia tak pakai apa-apa, seluar pun dia tak pakai apa-apa seperti pakai kain saja. Sekiranya kalau dia lalu berjalan di dalam masjid, boleh jadi darah nak bertitik turun kena masjid. Maka di situlah haram lalu. Kenapa diharamkan lalu dalam masjid jika takut bertitik darah kena masjid? Kerana meliharakan, kerana nak jagakan masjid. Kerana meliharakan masjid ni, kerana nak jagakan masjid daripada najis. Nak jagakan masjid daripada najis, maka apa-apa perkara yang disengkai nak jatuh, nak kena najis di masjid, maka dilarangkan. Sebab nak jaga masjid daripada kena najis. Sebab nak jaga masjid sebab nak jaga masjid daripada kena najis. Maka apabila lalu oleh perempuan yang datangan haid yang tidak pakai apa-apa tu, boleh jadi nak kena darah dia ke dalam masjid. Maka sebab tu dilarang di awal lagi. Walaupun kalau dia masuk tu 50-50 nak bertitik ke tidak kan. Tapi kita larang di awal lagi. Sebab tu dah sekiranya kalau dia pakai benda tu selamat daripada bertitik, maka boleh nak lalu. Adapun mendiami itu tak boleh semata. Selamat tak selamat daripada bertitik tak boleh semata. Seperti orang berjunub. Tu ada. Dan jika tiada takut akan dia akan bertitik darahnya, maka tiada haram. Haram tu tidak. Tetapi nya makruh jua. Hukumnya makruh saja. Dan dihubungkan, diserupakan. Dan dihubungkan, yakni diserupakan. Dan diserupakan. Dan dihubungkan, yakni diserupakan, disamakan pada hukum. Dihubungkan, yakni diserupakan, disamakan pada hukum. Dihubungkan dengan dia dengan haid. Orang mempunyai najasah pada badan atau na'alnya umpama
umpamanya dan dihubungkan, disamakan pada hukum dengan dia dengan haid dan nifas, orang mempunyai najasah pada badan. Kat badan dia tu ada najis. Jadi orang, tak kira orang lelaki ke orang perempuan, kiranya kat badan dia tu ada najis. Atau na'alnya, kasut, selipar, atau ada najis kat kasut dia atau kat selipar dia. Umpamanya, nak begitu umpamanya, atau lain-lain lagi kat seluar dia ke, katalah kat mana-mana pun, sekiranya kalau ada najis. Dia masalahnya kalau zaman dulu tu lantai masjid tu dia tak hampa dengan simen dengan batu macam sekarang. Setengah-setengah tempat tu lantai masjid tu pasir gitu. Maka kalau nak masuk dengan kasut selipar tu boleh. Kalau kasut selipar tu tak ada najis. Maka sekarang tu, kalau kira sekarang tu kasut selipar boleh pakai masuk dalam masjid ke tidak? Jawabnya boleh. Boleh sekiranya kasut selipar tu tak ada najis, boleh. Tetapi jadi kotor lah. Jadi kotor. Kotor tak sampai haram. Makruh tu adalah. Umpamanya yang ada najis. Baju dia ke, yang ditakut jatuh najasah kat badan dia, kat pakaian dia tu di dalam masjid. Maka haram atasnya lalu di dalam masjid. Haram lalu dalam masjid. Walaupun bukan haid, bukan nifas, tapi ada najis. Maka haram atasnya atas orang yang mempunyai najasah pada badan lalu di dalam masjid. Jika takut jatuh najasah. Maka jika tiada takut, tiada haram. Tiada haram dan tiada makruh. Ini kalau orang haid makruh lalu kan, kalau tak takut. Tapi sini tak makruh. Bersalahan pada orang yang haid makruh ia jika takut titik darahnya. Tapi sini tak makruh. Tidak makruh. Contohnya kalau katanya kepala dia tu berdarah, apa tu, tapi darah dah kering. Kita katanya kat kepala dia tu berdarah, tapi darah dah kering kan. Darah dah kering. Apa tu kalau dia lalu di dalam masjid atau duduk dalam masjid, darah yang kering tu tak bertitik kena masjid, maka tak haram, tak makruh. Tetapi kalau berdarah di kepala darah tu masih bertitik, maka haram dah dia masuk. Seperti kalau orang berkebun tu, orang yang buat sawah padi tu biasa nak litah. Nak kena litah isap darah. Apabila dia nak pergi masjid, tengok litah ada kat kaki dia. Dia buang litah. Apabila buang litah tu, darah mengalir. Maka sekiranya kalau dia tak balut, tidak apa, boleh jadi darah tu mengalir bertitik kena masjid. Maka itu haram dia masuk masjid. Tetapi kalau dia balut, dia apa, dia dah tampal masalah, darah tu tak akan keluar kena masjid, maka tak mengapa dia nak masuk. Begitulah.
Dan demikian lagi setengah daripada 5 perkara tambahan di atas perkara yang diharam sebab janabah. Setengah daripada 5 perkara yang tambahan di atas yang haram sebab janabah. Ya. Demikian lagi seperti lalu dalam masjid. Dan demikian lagi yakni seperti lalu dalam masjid jika takut sen. Mandi atau tayamum. Mandi atau tayamum. Mandi janabah, mandi suci daripada haid, mandi ataunya tayamum ganti daripada mandi, ataunya ambil wuduk. Ini pun haram. Mandi adat tu tak mengapalah kalau dia nak mandi adat. Tapi kalau mandi macam mandi orang janabah, ataunya mandi kerana mandi sunat Jumaat. Jadi maknanya mandi wajib. Mandi wajib, mandi apa lagi? Mandi kerana hari Jumaat dan raya masalah. Artinya ambil wuduk. Kalau tak ada air, dia tayamum ganti. Maka itu haram dibuatkan. Lepas tu, kalau orang perempuan yang datang haid dan nifas tu sedang masa datangan haid dan nifas tu, kalau dia nak mandi pun ingat kata mandi biasalah. Ingat kata mandi biasa. Jangan ingat kata saja ku mandi menyuci daripada haid. Tak boleh. Saja ku mandi janabah, saja ku mandi wajib. Dia nak ambil wuduk. Semuanya tak boleh dibuatkan. Kerana mengangkat hadas, tu ada. Dan demikian lagi mandi atau tayamum. Mandi tayamum tujuannya kerana mengangkatkan hadas. Atau kerana ibadat. Kerana ibadat tu seperti mandi Jumaat. Mandi Jumaat. Tapi memanglah dia tak pergi Jumaat pun. Mandi raya. Masalah. Itu maknanya atau kerana ibadat. Dia mandi, dia tayamum kerana mengangkatkan hadas. Tu kalau saja-saja mandi tak mengapa. Mandi nak bersihkan badan, bukan mandi nak mengangkatkan hadas. Mandi nak bersihkan badan. Atau dia mandi tu kerana ibadat. Seperti mandi kerana berhari raya. Maka iaitu haram atasnya. Maka iaitu mandi atau tayamum tu haram. Itu haram. Sebab masuk dalam haram tu sebab jadi bermain-main. Haram tu sebab jadi bermain-main. Jadi bermain-main, bersenda-senda dengan hukum. Dengan hukum agama. Sebabnya dia kalau mandi pun dia tak boleh nak menyucikan sebab dia darah belum putus lagi. Sebab tu tak boleh nak mandi atas jalan, mengangkat hadas tak boleh, mandi kerana ibadat, kerana hari raya pun tak boleh. Maka itu haram. Mereka mandi adat tu, biasa kita mandi tu nak bersih badan tu, nak bagi segar badan, itu buatlah. Malaikat mandi sunat yang sunat pada haji, maka iaitu sunat. Maka kalau gitu sunat. Contohnya dia sunat ke semua. Nak pergi wukuf di Arafah pun sunat mandi. Nak pergi apa lagi yang kita kena pergi buat tu selain pada Masjid Haram. Nak pergi melota, apa lagi? Nak wukuf, nak mabit di Mina, begitu. Maka itu mandi itu tak menafi bahkan disunatkan. Sunat juga. Macam orang tidak datang haid.
Jadi mandi di dalam ibadat haji seperti mandi nak pergi wukuf, mandi nak pergi mabit, nak wukuf, nak mabit, nak melata, apa lagi nak bersihin, maka itu disunatkan. Dan demikian lagi puasa fardu. Dan demikian lagi maknanya setengah daripada 5 perkara yang diharam di atas orang yang datangan haid dan nifas sebagai tambahan di atas 5 di atas perkara yang diharam sebab haid, sebab janabahnya ialah puasa. Puasa pun haram. Puasa haram fardu atau sunat. Puasa tu kena atas puasa fardu atau puasa tu kena atas puasa sunat. Haram semua. Maka iaitu haram atasnya atas keduanya. Ini tak ada. Sunat. Jadi semata-mata puasa tu tak boleh. Maka iaitu puasa tu haram atas keduanya, yang datangan haid dan yang datangan nifas. Lagi tiada sah. Haram serta pulanya tidak sah. Haram lagi pula tidak sah. Ini asal pada larangan. Larangan kalau bersangkutan dengan diri ibadat, seperti larang puasa kerana datang haid. Maka larang itu lagi pulanya tidak sah sebab bersangkutan dengan betul-betul diri ibadat. Tiada sah tu dengan ijmu' ulama. Semua ijmu' ulama katanya tidak sah. Kerana khabar sahihaini, kerana khabar hadis yang diriwayat oleh Sahih Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Adakah tiadakah apabila haid perempuan tiada sembahyang dan tiada puasa? Nabi tanya, tak begitu ke? Perempuan yang datang haid tak boleh nak solat, tak boleh nak puasa, tak begitu ke? Jawabnya, ya. Dan wajib maqadakan dia. Jadi maknanya kalau ketinggalan puasa wajib Ramadan dengan sebab datangan haid ataunya nifas, jadi puasa tak boleh sebab datang haid, datang nifas. Kebetulannya bulan Ramadan. Maka wajib kena qada ketinggalan puasa Ramadan dengan sebab kedatangan haid dan nifas. Wajib kena qada. Sebagai kita maklum, bersalahan sembahyang yang ketinggalan dalam masa haid dan nifas itu tak wajib qada. Tapi puasa
Yang belum ni kalau tak jelas saya nak kena ulang balik. Kerana hadis Muslim daripada Sitina, asalnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, kunna nu'maru biqada'is sawmi wa la nu'maru biqada'is salati. Ini dalil bagi, kerana hadis ini dalil bagi wajib qada puasa, tidak wajib qada sembahyang. Sebab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat daripada Aisyah, katanya kunna nu'maru biqada'is sawmi wa la nu'maru biqada'is salati. Adalah kami, kami disuruhkan dengan muqadhakan puasa, dengan qadha puasa, dan tiada disuruh dengan muqadha sembahyang. Bagi orang haid. Mana? Tiada disuruh dengan qadha sembahyang. Dan kerana adalah, ini atas pada kerana hadis. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua, dalil bagi wajib qadha puasa, tak wajib puasa, tak wajib qadha sembahyang. Ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama, dalil ialah hadis. Dalil yang kedua, dalil kiasi, kerana adalah ia di dalam setahun sekali. Kerana adalah ia puasa tu setahun sekali. Benda tahunan. Kerana adalah ia puasa tu di dalam setahun sekali. Mana sekali setahun. Puasa Ramadan sekali setahun. Memanglah Ramadan sekali setahun. Tapi cumanya 30 hari. Bersalahan sembahyang. Bersalahan sembahyang. Sembahyang ni bukan tahunan. Bukan harian. Sembahyang ni bukan tahunan. Bukan harian. Jadi kena buat setiap hari. Lepas tu dalam sebulan tu berapa hari dia tinggal sembahyang. Berapa hari, berapa kali sembahyang dia tinggal. Dia kena tinggalkan sembahyang. Lagi pulaknya, datangan haid tu, datangan haid yang bulanan. Jadi kalau dia kena qadha sembahyang tu, jadi beratlah. Jadi berat di atas perempuan itu. Sebab harian sembahyang dia akan sembahyang perbuatan yang harian. 5 kali pula satu hari. Lagi pulaknya haid dia tu pun benda yang bulanan. Jadi maknanya kalau kena qadha tu jadi keberatan. Jadi qadha sembahyang. Sebab kita ni kalau kita kira ibadat puasa, ibadat sembahyang, yang mana berat? Berat sembahyang daripada puasa. Berat sembahyang daripada puasa. Sebab tu ibadat sembahyang lebih pada yang lain. Sebab ibadat sembahyang tu lebih berat daripada ibadat yang lain. Sebab dia setiap hari kena buat. Lagi pulaknya 5 kali sehari. Begitu. Sebab tu pahala sembahyang tu banyak daripada pahala ibadat yang lain. Maka dia katanya bersalahan sembahyang. Sembahyang tu setiap hari. Tambah pulaknya bulanan dia haid itu adalah perkara yang bulanan. Tidak pun nifas paling lamanya 60 hari. 60 hari. Kalau datang nifas penuh, maknanya kena qadha sembahyang 60 hari. 60 hari kali darab dengan 5. Berapa kali sembahyang yang dia kena qadha? Itu banyaklah. Tetapi kalau nifas, nisbah bagi puasa, nifas 60 hari, maknanya bukan keseluruhan nifas kena qadha puasa.
Jadi maknanya keberat sembahyang tu lebih berat daripada puasa. Sebab tu yang ringan diqadha, yang berat tidak diqadha. Mudah katanya begitulah. Sembahyang lebih berat daripada puasa. Maka yang berat tak diqadha, yang ringan diqadha. Kata ulama, haram muqadha sembahyang bagi orang haid. Demikianlah yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar, dan kata setengah ulama makruh. Demikianlah yang diiktimad oleh Syekh Ramli. Jadi maknanya sembahyang puasa wajib qadha kan. Puasa wajib qadha. Tetapi sembahyang wajib ke tidak? Jawabnya tidak wajib qadha. Maka tak wajib qadha, maka nak tanya tu, saat ni dia kata qadha tu tak wajib. Adakah sunat? Wajib tu tidak. Kemudian hukum syarak ada berapa? Ada 5 kan. Wajib tu tidak. Kemudian kalau tak wajib, masuk dalam hukum mana? Qadha sembahyang apabila dia suci daripada haid, maka qadha sembahyang tu tidak wajib. Kalau tak wajib, wajib tidak. Kalau tak wajib, nak masuk dalam hukum mana? Masuk dalam hukum harus. Jadi maknanya, kalau kita kira dulu, cuba kita kira dulu, wajib tidak. Nak masuk dalam hukum mana? Tak masuk dalam wajib. Boleh jadi nak masuk dalam sunat. Boleh jadi nak masuk dalam harus. Boleh jadi nak masuk dalam makruh. Boleh jadi nak masuk dalam haram. Sebab dia tadi kata tak wajib. Sunat ke? Harus ke? Haram ke? Makruh ke? Maka di situ ada khilaf. Kata ulama haram. Tak masuk dalam wajib, bahkan masuk dalam hukum haram. Mana muqadhakan sembahyang itu masuk di dalam haram, tak masuk dalam wajib. Mana perbuatan qadha sembahyang tu adalah haram. Kata ulama haram muqadha sembahyang bagi orang yang haid apabila suci daripada haid. Demikianlah haram ni yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah. Dan kata setengah ulama makruh. Setengah ulama kata makruh. Maknanya kalau dia qadha tak berdosa, tapi tak dapat pahala. Buat benda makruh tak dapat pahala kan. Tak dapat pahala. Tapi tak sampai haram. Dia makanlah mana kata makruh ni yang diiktimad oleh Syekh Ramli. Maka atas kata ini sah qadhanya. Maka atas kata ini sah qadhanya. Maka atas kata ini kata makruh. Maka atas kata ini katanya makruh ni sah qadhanya. Dia qadha tu sembahyang yang dia qadha tu walaupun makruh, sah ke tidak? Jawabnya sah. Jadi sembahyang qadha tu dah. Sembahyang qadha itu padahalnya hukum makruh. Sepatutnya makruh, tak payah dibuat lah. Kalau buat, tapi kalau buat pun tak berdosa. Pahala tak dapat, memang tak dapat. Tapi nak tanya sah ke tidak? Jawabnya sah. Gitu. Lepas tu nak tambah oleh ini, dan yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar.
Nak gitu. Syekh Hajar pun salah. Syekh Ibnu Hajar. Dan yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar. Nak begitu ya. Dan yang diiktimat. Dan yang diiktimat. Dan yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar. Nak begitu ya. Betulkan kitab, betul balik. Dan yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar. Dan yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar. Dan Khatib Syarbini. Khatib Syarbini. Tiada sah pula. Jadi haram serta tidak sah. Ni asal. Kalau larang asalnya al-aslu fin nahyi ada yaktabi ada masihati. Asal pada larang tu menghendaki akan tidak sah. Al-aslu fin nahyi yaktabi ada masihati. Asal pada larangnya menghendaki kepada tidak sah. Maka mengikut asal larangan. Maka maknanya orang yang sembahyang itu dilarangkan qada. Maka faedah dari apabila faham betul-betul daripada larang qada tu maknanya tidak sah. Maka tidak ada faedah. Tak ada haram berdosa lagi, sah pun tidak. Jadi jalan nak dapat pahala tidak ada jalan. Bahkan dapat pahala je menahan daripada jangan qada. Begitu ya. Jadi khilaflah di antara Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah dia, Nihayatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj bagi Imam Ramli. Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, nama penanya Tuhfatul Muhtaj, Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jadi hujung dia ni muhtaj semua. Biasanya muhtaj. Muhtaj. Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj. Khatib Syarbini Mughnil Muhtaj. Lepas tu tiga-tiga ini dia tiga-tiga orang ni murid bagi satu guru. Ialah murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Murid bagi seorang guru, satu guru. Ialah satu guru ialah khatib itu apa dia? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang ada makam dia, kubur dia dekat Masjid Syafi'i di Mesir. Lagi pulanya 3 buah kitab ni syarah bagi matan yang satu, ialah matan Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi. Jadi maknanya fiqh Syafi'i itu kebanyakan dirujuk kepada 3 buah kitab. Yang zaman semenjak daripada dikarangkan kitab 3 buah ini, dan semenjak dikarangkan kitab 3 buah ini, maka kebanyakan masalah itu dirujuk kepada kitab-kitab yang 3 buah ini. Fiqh dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan dirujuk di dalam kitab ini, di dalam 3 buah kitab ini. Sebab itulah selalu sebut Ramli Ibn Hajar, Syekh Ramli Syekh Ibn Hajar, Khatib Syarbini. Setengah daripada lagi pulanya, dan demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut dengan tiada berlapis. Demikian lagi maknanya haram. Demikian lagi maknanya haram. Perkara yang haram dengan sebab haid dan nifas, tambahan di atas perkara yang haram dengan sebab janabah.
demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut. Kawasan antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik. Mana kulit dengan kulit. Kalau atas kain tu tak mengapa. Walaupun kawasan itu kawasan itu antara pusat dan lutut bagi perempuan yang jadi suami isteri itulah. Antara suami isteri itulah. Antara pusat dengan lutut tu tak boleh nak bersentuh kulit ke kulit. Tetapi dengan secara berlapis, kalau yang nu tak pakai kain, tak ada pakaian, tapi yang ni ada sarung tangan pun tak mengapa juga. Artinya yang ni tak pakai sarung tangan, yang nu ada pakai pakaian. Maka ada berlapisan. Jadi mana tidak kulit ke kulit. Begitu. Dan yang apalah? Dan yang diiktimat berlapis. Sekali lagi ya. Demikian lagi menyentuh, bersentuh. Demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut dengan tiada berlapis. Lepas tu perkataan yang dia lepas pada dengan tiada berlapis dan yang diiktimat berlapis. Itu tak nak. Kita buat likungan di situ. Kita buat likungan pada kata dan yang diiktimat berlapis. Itu buat likungan. Tak nak. Barangkali lebih. Ciptakan tu jadi lebih. Jadi naknya dan demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut dengan tiada berlapis. Dan jikalau tiada syahwah sekalipun. Sambung ini. Jadi maknanya kitab pun nak begitu ya. Dan demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut dengan tiada berlapis. Dan jikalau tiada syahwah sekalipun. Begitu. Jadi maknanya haram semata. Jadi maknanya bersentuh dengan tidak berlapis di antara bersentuh tu kawasan antara pusat dan lutut. Kawasan antara pusat dan lutut. Tak masuk pusat. Maknanya bawah pada pusat, atas pada lutut. Maksudnya begitu. Sebab antara pusat ni kawasan antara tempat yang antara pusat dan lutut. Tak masuk kawasan betulnya pusat dan tak masuk lutut. Maknanya atas pada lutut, bawah pada pusat. Begitu. Jika tiada syahwah sekalipun, saja-saja sentuh tak naik syahwah sekalipun, haram juga. Dan sama ada dengan tangan atau dengan lain. Sentuh tu dengan lain, dengan bibir mulut ke masalah. Artinya dengan lain pada tangan sekalipun tidak itu apa, haram juga. Begitu ya. Sentuh tu sama ada dengan tangan, sama ada bersentuh itu, sama ada dengan tangan, sama ada bersentuh itu, sama ada dengan tangan, sama ada bersentuh itu dengan tangan atau dengan lain pada tangan. Maka itu adalah diharamkan.
Dan kata setengah ulama tiada haram. Ni dia ada khilaf masalah ni. Masalah menyentuh perempuan antara pusat dan lutut perempuan yang datang haid dan nifas tu masalahnya ada khilaf. Maka macam mana sambungan ni kita ikut isap. Kita sambung isap. Untuk hari ini kita akhir pada kata dan pada kata setengah ulama tiada haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بك الكريم أجل عمل خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأنا وصلنا وسمعنا وردد علينا وقت